Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah SWT melihat hati dan melihat amalan. Hati itu apa? Apa yang kita percaya. Bukan hati jantung, bukan. Atau paru, ataupun liver. Liver, hati dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris, jantung adalah hati. Bahasa pun dah lain. Jadi Allah akan melihat hati kita. So mereka yang selalu peksa hati, jantung, selalu medical check up, dia orang suruh semua dia orang selalu buat. Bila umur 40 tahun ke atas, di recommended lah nak peksa jantung hati tu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu bukan jantung, bahasa putih heart. Jadi mereka tu kira kalau baik jantung tu, baiklah amalan dia. Kalau hati tu jantung, betul tak? Tak. Rashidi dia periksa jantung dia, bagus, tapi amalan buruk. Jantung itu atau heart tak ada kena-mengena dengan amalan manusia. Apa manusia buat. Kenapa nak zikir kita kena illallah, bagi panah dekat jantung. Kerana kita fikir dengan itu boleh masuk la ilaha illallah tu boleh masuk, dan la ilaha boleh buang. Tiada Tuhan, tiada la ilaha, tiada Tuhan, buang. Illallah masuk dalam jantung. Inilah amalan yang namanya silap. Silap kerana tak ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi tak buat. Jadi boleh buat, tapi kesannya Allah tu tak masuk. Pertama sekali, yang nak masukkan illallah tu dalam apa yang kita percaya, bukannya perbuatan zikir, bukannya amalan zikir, bukannya amalan puasa, bukannya amalan salat. Yang nak masukkannya tu Allah. Jadi untuk Allah masukkan tu, usaha pertama kita kena buat dia sukalah kat kita. Itu dia orang silap, dia orang tak kaji macam tu punya reasoning yang saya bagi ni. Cuba fikir, Allah tak akan masukkan kalimah illallah tu bukan dalam jantungnya, dalam apa kita percaya. Hati tu maksudnya apa kita percaya. Jadi Allah tak akan masukkan illallah tu dalam apa kita percaya, melainkan Allah suka kita lah. Sebab dia benda sangat berharga. Tak mungkin Allah bagi pada orang yang Allah tak suka. Jadi nak buat Allah suka ni, bukannya kita kena bagi makan ke Allah. Macam orang Cina kafir nak buat Tuhan dia suka. Apa dia buat?
Dia letak dekat dia punya tempat semayang tu makanan. Begitu jugalah cara-cara agama bukan datang dari Allah ni. Dia nak puja Tuhan laut tu supaya bagi ikan. Dia kena sembelih lembu, buang dekat laut, bagi makan lah. Jadi dia orang percaya Tuhan ni akan suka kat dia macam dia juga. Macam dia. Tuhan tu macam dia. Akan bertambah suka bila bagi makan. Ini silap. Tuhan tu bukan dia. Tuhan tu Allah, dia mencipta manusia, dia tak ada nak suka dengan kau bagi makan. Dia makan tidak dia. Dia makan tidak, minum tidak, tidur tidak. Yang dia suka amalan. Jadi kalau kita nak buat dia suka, tentulah bukan bagi dia makanan. Bagi dia makanan tu Allah bagi tahu kau sembelih aku, Allah suruh sembelih korban kan. Allah bagi tahu tu daging tak sampai ke Allah. Daging tu kau sembelih tak sampai ke Allah. Yang sampai kau punya ikhlas. Beramal yang ikhlas. Jadi kalau kau sembelih korban untuk dapat daging, tak naiklah dia. Engkau korban lembu sebab depan ni kan dapat ambil lembu. Tak naiklah dia. Kalau engkau korban lembu untuk dapat nama, saya korban tahun ni 100 lembu. Jadi the talk of the town. Kaya betul pakcik tu. 100 lembu. Belum ada lagi kan orang yang macam tu. Tapi zaman Nabi dulu ada. Bukan lembu lah, unta. Begitu gembiranya Abu Jahal, pakcik Nabi SAW, abang kepada Abdullah. Yang Abdullah ni ada lahir anak lelaki tau. Benda satu besar zaman tu. Gembiranya dia 100 unta. Saya ingat pakcik-pakcik mana pun belum ada lagi. Sampai begitu suka. Tapi kerana itu perkara paling suka lah. Dia akan ini mewarisi keturunan kita lah. Keturunan Nabi ya. Keturunan Abdullah. Keturunan mereka lah. Anak lelaki. Jadi itu tak naik lah. Jadi yang naik kata Allah amalan yang ikhlas yang kamu buat untuk sukakan Allah. Korban tu hanya untuk sukakan Allah, bukan untuk nama, bukan untuk dapat daging, bukan untuk buat pesta. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, amalan yang paling Allah suka tu amalan mengajak manusia kepada Allah. Sebab itu Allah bagi tahu, katakanlah wahai Muhammad, kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Jalan nak sampai kepada Allah. Maksudnya jalan untuk dapat jadi kekasih Allah. Jalan untuk dapat Allah, jalan untuk sampai ke Allah, jalan untuk jadi kekasih Allah. Ialah dengan membuat amalan yang Allah suka, sangat suka, bukan suka je. Sangat suka, iaitu mengajak manusia kepada Allah. Sufyan tahu tak ni? Sebelum ni? Tak. Sekarang tahulah. Siapa bagi tahu? Kau ikut tak? Atau kau tak ikut? Tak nak ikut? Halo? Sikit-sikit. Sikit-sikit dia nak ikut. Kenapa Sufyan nak ikut sikit-sikit? Sama? Dia banyak sangat dunia. Tak, dia tak percaya dengan saya. Dengan sepenuhnya lah. Percaya sikit-sikit lah. Saya cakap saya Nabi. Tak, sikit. Jadi dia ikut sikit lah. Macam Yazid, dia percaya tak saya Nabi? Percaya tak? Tak. Apa tanda dia? Tapi kalau kita tanya dia, kau percaya tak ambil sabda Nabi? Percaya dia. Kan? Itu sebab jawapan ni tak sama dengan apa kita percaya. Kalau tanya Yazid, siapa jadikan langit, bumi, matahari ni? Yazid? Allah. Tapi Yazid percaya tak Allah tu?
buat langit bumi, tak. Dia tahu je, percaya tak. Jadi tahu, percaya ni berbeza tak. Sangat berbeza. Jadi apa yang kita percaya itulah namanya hati. Apa kita tahu tu, ilmu pun tak ada, apa pun tak ada. Apa kita tahu. Jadi hari ni kita suka nak tahu. Tapi percaya tak mau. Saya tahu. Kata saya cakap kat Rasidi, Rasidi kau buatlah kerja Nabi. Ini kerja kita. Allah, saya tahu. Kami tahu lah. Itu je lah dia punya bangganya tu, dia tahu. Allah tak tengok tu. Jadi Allah tengok hati tu, apa kita percaya. Dan apa kita percaya tu, itulah yang kita buat. Manusia berbuat mengikut apa dia percaya. Men do according to what men's believe. So that is science. Undang-undang ni. So kita berbuat mengikut apa kita percaya, bukan mengikut apa kita tahu. Sebab itu banyak tahu, banyak pergi belajar agama, hanya dapat kerja jadi ustaz je. Dapat jadi mufti, dapat jadi kadi, tapi tak boleh amal apa yang dibelajari kerana tidak percaya, hanya tahu. Jadi hari ni orang yang banyak tahu ni dipanggil ustaz. Atas lagi tuan guru. Atas lagi tak tahu. Dia dikatakan ustaz bila dia tak ada murid lah mengajar. Bila dah mula ada madrasah, ada nama tuan guru. Tua sikit lah. Tapi kalau mereka tahu aja, mereka tak percaya apa yang mereka belajar, mereka tak boleh amal. Mereka bolehlah pakai jubah, serban. Itu bukannya amalan, itu memperagakan pakaian untuk dilihat orang, supaya orang panggil kita orang agama. Itu sebenarnya itu saja maksudnya. Memperagakan macam memperagakan macam orang yang memperagakan fashion tu lah. Berjalan, meraga kan, catwalks. Jadi mereka memperagakan pakaian Nabi supaya ialah nak bercakap percakapan Allah dan Rasul kan. Takkan pula pergi pakai bus jaket, tak kena lah. Sebab itu orang menukar pakaian bila bercakap agama. Kalau menyanyi pula takkan pakai jubah pula. Jadi tuan yang beli pakaian ni mensesuaikan career kita lah. Kalau career kita ustaz, itulah pakaian sesuai. Career kita mufti, itulah dia pakaian tak kan. Boleh juga kita berjubah, boleh juga kita pakai kot, tapi songkok pun ada lah. Paling kurang. Kalau songkok pun tak ada, dia yang mula risau lah. Ini apa pula mufti ni? Tengok aja dah tak percaya dah. Apa mufti tu cakap? Alah, songkok pun tak pakai mufti ni, dia kata. Jadi pakaian ni bukannya Allah lihat, orang lihat. Sebab itu Allah tak kata aku lihat pakaian manusia, tak? Lihat hati. Dan amalan. Ini perkara yang Allah bagi tahu lah, tapi dia orang tak tafsir benda ni. Cakap je, Allah lihat hati dan amalan, dah habis. Huraikanlah sikit. Tak tahu nak hurai. Nak bagi tahu apa hati pun tak tahu. Dia orang kata hati tu jantung. Setengah tak tahu pun jantung ke apa ke tak tahu. Sama tahu tak sebelum saya bagi tahu? Apa yang kau ingat hati dulu? Itu jantung kan lah. Supian? Bila kau baca hadis atau kau dengar orang kata Allah lihat hati dan amalan tu, apa yang kau fikir? Kau faham tak? Minda. Minda apa pula? Itu tak ada minda.
Jadi hati dan amalan, Allah tak sebut aku lihat minda dan amalan, tak ada. Jadi melihat minda tu salah. Allah melihat hati. Seperti tu, dan amalan. Dah, sudah Ustaz cakap. So semua orang mengikut dia punya faham lah. Semua orang tak faham tak. Jadi satu benda besar sebenarnya, sangat besar untuk faham benda tu. Sehinggalah saya datang dan bagi tahu. Tak pernah lagi. Tuan tengoklah mana-mana kita cari apakah apa dia hati yang dimaksudkan oleh Allah dan Nabi. Kalau baik hati manusia itu, baiklah manusia itu. Kalau hatinya baik, baiklah manusia itu. Itu bukan tak ada orang sebut, banyak orang sebut. Tapi pernah tak orang faham apa hati tu? Tak ada sebut. Sebut tu je. Baik hati manusia tu, baiklah amalan manusia. Apa hati tu tuan? Tak tahu? Jadi mengatakan dalam badan manusia tu ada sekumpal daging. Itulah hati. Itu salah. Hadis tu palsu. Diguna pakai. Itulah sebabnya dia orang berzikir dengan illallah. Jadi amalan tu tak buat Allah masuk. Lama dah ikut tarikat. Last-last jadi sesat pula. Macam mana sesat? Saya Allah dah ada. Bila jumpa dia, awak kenal Allah tak? Kalau tak kenal Allah, tak payah nak cakap dengan saya. Saya Allah ada dalam baju saya. Saya tak payah semayang lagi. Sebab apa? Semayang tu untuk mengingati Allah. Aku ingat Allah. Dah, dia tak boleh. Dia yang berzikir pula, nak bagi sedap ikut orang guru zikir tu, maka zikir gelap. Lepas tu perempuan lelaki. Lepas tu kalau bersentuh je, boleh bersetubuh dengan mana perempuan dalam tu, keluar anak saleh. Aduh. Yang tuan guru tu lagi banyak perempuan kahwin. Aduh. Jadi akhirnya jadi ajaran sesat lah. Kalau yang betul ni tak boleh pergi ke sesat. Kalau lah zikir tu amalan dari Nabi, tak pergi ke jalan sesatnya. Ini boleh bersetubuh dalam gelap. Boleh tak semayang setengahnya tu lah. Jadi dia orang kata kita kena ikut guru mursyid. Mursyid yang mana man? Betul tak? Hari ni orang mengajar Quran pun budak-budak kecil. Budak tu pun kena rogol. Budak tu kata ular. Pakcik tu panjang. Mak dia tak faham. Apa anak aku cakap? Ular lah. Rupanya connect tuan guru tu masuk kat dia. Macam itu punya. Maka disebutlah dalam surah Khabar ajaran sesat. Dia bukan ajaran sesat tu, itu nafsu semua manusia. Apabila kita tidak buat cara betul, campur perempuan lelaki, gelap pula, apa akan jadi? Itulah yang jadi. Mana yang jadi betul? Iman semua tak ada, berzikir lagi, perempuan pula berpeluk, bersetubuh kat situ lah. Kan? Tak susah bersetubuh dengan jubah, dengan jubah dengan apa telekung. Aduh, Rashidi suka nak masuk zikir tu. Sebab dia kata zikir tu lazat. Yang lazat tu bukan zikir tu, yang bersetubuh tu. Dah tu bila lahir anak tu, dan berbinkan orang suami dia lah. Rupa anak orang, anak haram. Jadi manusia yang banyak jadi tak betul ni dalam dunia ni, anak-anak ni lah. Anak-anak luar nikah. Banyak anak luar nikah ni, banyaklah orang yang dia punya apa ni, Allah duga dia, Allah bagi dia perangai-perangai buruk.
perangai suka cerita buruk orang, suruh orang bergaduh, tipu, itu semua banyak lahir dari keturunan yang tak betul, hasil daripada persetubuhan luar nikah. Jadi bila negara tu banyak anak luar nikah, macam negara kafir lah, semua luar nikah, tak ada yang halal. Jadi rosak lah semua dia. Negara orang kafir ni bukan negara betul, negara rosak. Dia orang semuanya macam haiwan. Sebab itu mereka semua buat seks mana-mana, depan pun boleh, asalkan suka sama suka dan tidak mengganggu ketenteraman awam lah. Kalau bersetubuh tengah padang orang dan polis tangkap. Tapi bukan sebab apa, mengganggu ketenteraman awam. Kalau dekat negara orang putih buat dalam kereta tu tak apa, dia tak mengganggu. Jadi mereka semua macam kucing, anjing, bersetubuh sana sini, betul tak? Kau pun pernah pergi Amerika ada kan? Dia bersetubuh sana sini tak? Macam kucing dengan anjing kan? Jadi mereka tu nampak manusia, tapi perangai dia orang haiwan kan? Jadi Amerika tu bukan diisi oleh manusia, diisi oleh haiwan. Tak tahulah kalau ada manusia kat situ, orang Islam yang hijrah kan. Tapi hampir semua Amerika haiwan. Hari ni Allah buat haiwan tu ganas, kuat, ada weapon, misal, bom atom. Orang ganas, dia orang bunuh orang ni. Nak kuasa, nak power, macam haiwan di China. 1.6 billion haiwan kat China. Saya ingat yang Islam yang kat China tu pun Islam nama je, sama je haiwan dia. Sikit lah mungkin, ada tak tahu, wallahualam. Begitu Islam di Amerika, di Europe. Semua orang Islam nak cari dunia, mana wali kekasih Allah kan? Yang ada kat dalam dunia ni yang betul seorang aja, yang kekasih Allah, lain tak ada. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hati manusia tu rosak, amalan manusia tu rosak, dia jadi haiwan. Walaupun dia pakai baju lawa kan, berpassion, bergaya, tapi dia haiwan. Sebab perangai dia haiwan, bersetubuh sana sini. Bukan itu saja, membunuh satu sama lain, suka berbunuh. Benar. Sekarang orang Islam, orang Turki dengan Greece, dia nak berperang, nak merebut minyak dan gas dekat Eastern Mediterranean. Turki kata itu kami punya, kamu jangan nak, mau tak mau aku akan ambil. Aku tak kira, perang itu kita punya. Endogen. Jadi seluruh Europe seram, perang akan berlaku. Mereka suruh, mereka beredakan. Endogen kan tak ada. Jadi Turki dia tak ada minyak. Jadi sekarang minyak dah banyak. Jadi manusia ni dia bergaduh atas tu lah. Orang yang apa tu, yang nak pecah dari Turki tu, Kurdish. Dia berperang dengan Turki sebab nak ambil tanah dia. Itu kami punya tanah. Kami tak nak jadi sebahagian Turki. Kamu menjadi negara sendiri. Berlawan dengan Turki. Turki itu semua Islam, tapi dia merebut harta macam haiwan juga. So jadi manusia, orang Islam ni yang kat dunia ni pun, dia bukan betul ni orang, macam orang kafir ya.
Perangai dia orang semua bergaduh untuk harta. Kalau Sufyan hari ni dia ambil duit dia oleh Rashidi, agak-agak Sufyan akan bergaduh ataupun kata ya tak apa, ambil lah. Apa kan jadi? Itu orang buat kerja agama tu. Apa Sufyan akan buat? Akah banyak tu. Kita yang ada depan ni yang buat usaha atas iman tak ada. Kita tak nak Allah, kita nak dunia. Untuk dunia ni kita sedia mati tau. Untuk dunia ni Rashidi sedia pecah saudara dengan abang dia. Kalau abang dia buat hal lah, dia kata saya takkan, katakanlah abang kau nak semua, nak tanah tu semua. Perang tu kan. Yalah, perang lepas tu mana nak sama? Bergaduh lah. Berapa banyak orang hari ni bergaduh, tak bersyukur siapa. Adik-beradik. Kenapa? Tak puas hati. Ada abang dia dapat semua harta patut bagi semua dekat adik-adik, dia tak bagi, dia guna untuk dia je. Kenapa manusia tak boleh adil? Sebab dia orang semua suka dunia. Kecuali ada peguam, lawyer, mahkamah, ada yang takutlah tak boleh nak buat apa. Sebab itu kat dunia ni mesti ada macam tu. Kalau ikut aja tak ada rule apa, tak ada peguam, tak ada mahkamah, semua akan buat bercakar. Hari ni kenapa kena ada insurans? Sebab bila langgar tak ada siapa nak bayar. Bergaduh lah. Manusia ni basically dia perangai macam haiwan sebab hati dia. Hati manusia tu rosak. Kepercayaan dia tu rosak. Daripada percaya kepada Allah, percaya pada benda. Daripada percaya Allah bagi faedah kepada benda jadi faedah. Daripada percaya berjaya ikut perintah Allah cara Muhammad SAW dengan niat nak buat Allah suka, kepada percaya banyak harta. Bila kita percaya banyak harta berjaya, tentu kita tak mau bagi harta ke orang. Harta orang kita mau ambil. Hari ni Turki sedia perang dengan Cyprus, dengan Greece tu. Bila perang tu berapa banyak orang mati. Tapi kata Erdogan tak apa, kita sedia mati untuk harta, untuk minyak. Dalam dunia pun tak ada orang pun tak sanggup mati sebab dunia tak ada, semua sanggup mati. Tapi untuk mati, untuk hidupkan agama, tak ada siapa. Nak keluar 3 hari pun tak nak. Nak keluar 4 bulan macam Sufyan ni, tak nak. Boleh Sufyan mati untuk, katalah ada macam zaman Nabi dulu kan, perang untuk menegakkan agama. Maknanya memerangi musuh Allah, musuh Nabi dan musuh kita. Hari ni kalau kita perang untuk dunia ni, musuh kita je, bukan musuh Allah dan musuh Nabi. Macam Palestin perang dengan Israel. Orang Israel tu musuh orang Palestin, bukan musuh Allah. Sebab dia rebut tanah orang Palestin. Jadi kalau mati sebenarnya bukan mati syahid. Untuk buat dia orang perang disebut mati syahid, tak ada. Perang biasa lah, mati biasa, tak ada mati syahid. Jadi hari ni dia orang semua nak bergaduh dengan Israel sebab dunia. Kenapa orang Islam hari ni tak ada hubungan baik dengan Israel? Sebab dia orang kata orang Yahudi ni jahat, ambil barang orang, harta orang, sebab nak jadi kaya. Begitu juga dulu orang Jerman bunuh orang Yahudi sebab dia orang ambil harta dia orang kaya raya. Jadi Hitler kata dia orang ni kaya, semua ambil kita punya duit, kita bunuh lah. Ini Yahudi. Jadi Yahudi tu musuh dia, bukan musuh Allah untuk waktu betul lah. Jadi tuan yang mulia, hari ni semua perang-perang kat dunia ni tak ada yang jihadnya. Perang untuk rebut tanah di Syria, semua tu semua. Ini semua bukan perang musuh Allah dan musuh Nabi. Ini musuh kita. Macam mana boleh syahid? Jadi ada orang masa status perang Rusia di Syria dulu, Islamic State tu, ramai nak pergi sana. Islamic State tu menang, kata ini jihad. Jihad. Siapa yang cakap tu? Ustaz juga yang cakap tu.
Yang pergi tu pun ustaz-ustaz juga. Sebab dia orang kata itu jihad. Apa yang dia orang faham? Jihad ni bila kita perang melawan musuh Allah dan musuh Nabi. Kau ada faham tak ni sebelum saya cakap? Bahawa jihad tu berperang melawan musuh Allah, musuh Nabi dan musuh kita lah. Kalau kita orang beriman. Tapi kalau kita tak beriman, itu bukan musuh kita, itu musuh Allah dan Rasul. Saya tak nak ambil perang ni. Saya tak nak. Saya nak kau dapat dunianya. Macam munafik. Jadi hari semua perang hari ni perang musuh melawan musuh kita. Perang di selatan Thailand musuh kita, Filipin musuh, apa sajalah. Tak ada orang perang kat dunia hari ni melawan musuh Allah. Sebab apa? Tak ada buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Yang musuh Allah ni iaitu orang yang tak mau kalimah ni tersebar. Lantaran itu mereka menyerang kita. Mereka yang tak mau kalimah ni tersebar, itulah musuh Allah. Perang melawan dia orang tu yang menyerang kita, itulah nama jihad. Mati tu barulah syahid tuan. Kalau dibuat untuk suka ke Allah. Kalau nama pun tak dapat. Jadi banyak silap hari ni. Dunia dah jadi huru-hara dah. Kenapa semua negara Islam memusuhi Israel? Musuh dia orang lah. Dia orang bukan musuh Allah. Jadi jangan kita bermusuh dengan manusia ni kerana benda. Kita hanya berperang melawan musuh Allah je. Kalau musuh kita tak payah, kita jangan ada musuh. Kalau senang aja kita tak ada musuh. Jangan kita nak harta kita apa semua ambil. Lawan tak ada. Kita boleh pergi dekat mahkamah Hague tu ke untuk menuntut apa-apa. Bukan perang. Kita nak buat ke dakwa kat mahkamah macam Pulau Putih tu. Singapura nak, kita nak bawa ke mahkamah. Dia lah putus. Jadi world ke putus, Singapura ambil lah. Apa nak berperang pula? Macam Turki yang bawa lah. Siapa punya? Ini tak nak perang. Jadi ini semua perkara haiwan. Perkara haiwan ni menyebabkan huru-hara susah dunia. Ini semua sebab perangai haiwan, hati haiwan. Haiwan dia tak payah ada yakin betul. Tapi manusia yang tak buat usaha atas hati dia, pasti dia akan mempunyai hati yang rosak. Dan nak usaha atas hati, atas apa kita percaya supaya betul. Sebab itulah kita kena buat kerja. Mengajak manusia kepada Allah. Beritahu manusia tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada berkuasa melainkan Allah. Tiada beri faedah melainkan Allah. Untuk berjaya kita mentaat Allah. Cara Muhammad SAW dengan niat nak buat Allah suka. Berulang-ulang kali. Lagi-lagi. Bila kita mulut kita selalu bercakap, telinga kita akan selalu dengar. Bila niat kita bercakap dan dengar untuk sukakan Allah, Allah suka, baru Allah masukkan kalimah iman Allah tu dalam. Bukan dengan zikir. Saya tak kata zikir tu tak bagus. Dia bagus, tapi bukan amalan yang buat Allah masukkan kalimah tu dalam. Kau berzikirlah, tapi dia tak masuk. Kau kan nak berzikir tu nak supaya dia masuk. Saya nak bagi tahu dia tak boleh buat. Allah tak masukkan kalimah tu bila kau berzikir je. Allah akan masukkan kalimah tu bila kau buat amal yang paling Allah suka. Mengajak manusia kepada Allah. Dan Allah sudah bagi tahu dalam Quran. Katakanlah Muhammad ni jalanku, mengajak manusia kepada Allah. Apa lagi? Nak petikaikan saya, nak lawan saya. Orang-orang zikir semua nak caci saya. Cacilah, nanti kamu dapat bala lah. Saya berlepas diri kalau bala datang kat kamu. Saya dah cakap lah, kamu tak nak ikut. Kamu kata Dr. Naswar tu tak betul. Apa tak betulnya? Kalau kata tak betul, Quran tu tak betul. Katakanlah Muhammad inilah jalanku, mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Ad'u ila Allah. Jelas, bukan zikir. Jadi amalan ni buat Allah suka. Dibuat dengan cara Nabi SAW, dengan niat buat Allah suka. Di lorong-lorong, di jalan-jalan. Dan bila Allah suka, Allah masukkan kalimah. Baru kita jadi orang beriman, beramal soleh. Okay, guys.